Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zatil Izzah binti Muhammad Nur Hisham. Nombor metrik I181025664. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami iaitu kumpulan C akan meneruskan lagi pembentangan berkenaan dengan peristiwa Perang Bani Nadir. Okey, baiklah. Sebelum kita teruskan dengan lebih lanjut, suka saya kongsikan kepada antum semua berkenaan dengan apakah sebenarnya maksud Perang Bani Nadir ini. Baik, Perang Bani Nadir ini adalah salah satu peperangan yang berlaku di antara orang Islam dengan kaum Yahudi, di mana peperangan ini turut disertai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Okey, seterusnya, apakah itu Bani Nadir? Bani Nadir merupakan salah satu ras yang terbentuk daripada bangsa Yahudi yang tinggal berjiran dengan kota Madinah. Selanjutnya, bilakah peperangan ini berlaku dan di manakah tercetusnya peperangan ini? Okey, peperangan ini berlaku pada bulan Rabiul Awal tahun keempat Hijrah bersamaan dengan 625 Masihi dan peperangan ini berlaku di Madinah. Seterusnya kita masuk kepada apakah sebenarnya faktor atau punca yang menyebabkan peperangan Bani Nadir ini boleh berlaku. Baik, antara faktor atau penyebab kepada tercetusnya peperangan Bani Nadir ini adalah disebabkan oleh golongan Bani Nadir itu sendiri, di mana mereka telah membelot dan melakukan konspirasi pembunuhan terhadap baginda Nabi SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW ingin menghukum kaum Yahudi Bani Nadir ini di atas pakatan jahat yang telah mereka lakukan di atas dasar ingin membunuh baginda dan juga para sahabat. Sebenarnya peristiwa ini berlaku ketika mana Rasulullah SAW pergi menemui ketua kaum Yahudi Bani Nadir untuk meminta pertolongan bagi menyelesaikan satu isu ataupun satu masalah berkenaan dengan diat yang perlu dibayar kepada kaum yang rapat dengan mereka, di mana Rasulullah pada ketika itu telah meminta kaum Bani Nadir ini menjadi sebagai orang tengah kerana kaum Bani Nadir ini mereka telah mengikat satu perjanjian dengan kerajaan Islam di mana mereka akan membantu kerajaan Islam jika kerajaan Islam ini meminta untuk berbuat demikian. Okey. Namun tabiat jahat dan juga perasaan khianat yang berlaku ataupun yang wujud dalam kaum Yahudi ini telah mendorong mereka untuk melanggar perjanjian tersebut, dan mereka juga telah berkomplot untuk membunuh baginda Nabi Muhammad SAW serta para sahabat. Tetapi malangnya perkara ini Rasulullah SAW terlebih dahulu telah mengetahui akan rancangan mereka. Okey, setakat itu saja perkongsian ataupun pengenalan berkenaan dengan Perang Bani Nadir daripada saya, dan seterusnya akan disambung oleh sahabat-sahabat saya. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nadira binti Muhammad, I181025667 akan meneruskan perbentangan yang seterusnya. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, saya akan menerangkan serba sedikit berkenaan dengan apakah yang menyebabkan baginda Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat pergi berjumpa dengan kaum Yahudi Bani Nadir untuk meminta pertolongan. Sebab utama Nabi Muhammad SAW bertemu dan meminta pertolongan kepada Bani Nadir ialah untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan yang berlaku di mana para sahabat baginda iaitu Ka'ab bin Zaid dan juga Amru bin Umayyah telah membunuh dua orang Bani Amir kerana menyangka bahawa mereka adalah musuh Islam.
Ini adalah disebabkan oleh peristiwa ataupun tragedi Bi'ril Ma'unah, yang mana ketua kabilah kepada Bani Amir ini telah membunuh ramai para sahabat baginda. Namun setelah mereka berdua, para sahabat baginda ini memberitahu kepada baginda Nabi, Nabi kelihatan sedih kerana dua orang lelaki tersebut merupakan orang-orang daripada Abu Barra, yang mana mereka telah menjamin, mereka telah mengikat perjanjian dengan baginda Nabi Muhammad SAW untuk memberi perlindungan dan naungan kepada para sahabat di Bani Amir tersebut. Maka disebabkan itulah Nabi berjumpa dengan Bani Nadir, kerana kaum Bani Nadir ini merupakan sahabat yang karib kepada Bani Amir. Sebab yang keduanya adalah kaum Yahudi di Madinah telah membuat perjanjian kepada Nabi untuk membantu baginda Nabi Muhammad SAW sekiranya baginda memerlukan bantuan. Jadi disebabkan itulah baginda Nabi berjumpa dengan kaum Bani Nadir. Namun apa yang berlaku adalah sebaliknya, di mana nyata pengkhianatan Yahudi Bani Nadir terhadap Islam dengan berusaha untuk membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Setibanya baginda Nabi Muhammad SAW di Madinah, baginda terus mengumpulkan para sahabat baginda dan juga memerintahkan mereka untuk keluar menyerang perkampungan Yahudi Bani Nadir dan juga menghukum orang-orang Yahudi yang jahat tersebut. Sebelum berangkat, baginda Nabi Muhammad SAW mengutuskan seorang tokoh Ansar dari kaum As, iaitu Muhammad bin Muslamah, pergi ke perkampungan tersebut untuk memberi amaran agar keluar dari tempat tinggal mereka dalam tempoh 10 hari. Okey, setelah beberapa hari dikepung oleh tentera Rasulullah SAW, maka para pemimpin Yahudi Bani Nadir ini sudah mula terbayang-bayang akan nasib yang akan diterima oleh mereka. Sudah pasti senasib dengan apa yang telah diterima oleh Yahudi Bani Qainuqa. Ini kerana mereka melihat kekuatan tentera Muslimin sangat kuat berdasarkan kepada peperangan-peperangan yang sebelum ini berlaku. Maka mereka membuat keputusan untuk berangkat, meninggalkan benteng-benteng mereka. Namun dalam keadaan tersebut, tiba-tiba munculnya pemimpin kaum munafik, iaitu Abdullah bin Ubay, bertemu dengan para pemimpin Bani Nadir dengan niat untuk memperdayakan mereka dengan menaburkan janji-janji manis untuk mereka supaya tidak keluar daripada tempat mereka. Abdullah bin Ubay menawarkan pertolongan berbentuk 2,000 orang askar dan juga menawarkan pertolongan daripada puak-puak Yahudi yang lain. Ini sebenarnya adalah palsu belaka kerana semasa zaman jahiliah, orang-orang Yahudi ataupun puak-puak Yahudi ini tidak pernah berbaik ataupun tidak pernah saling menolong antara satu sama lain kerana mereka hidup berpecah belah. Jadi tujuan sebenar Abdullah bin Ubay adalah tidak lain hanyalah tidak mahu melihat baginda Nabi Muhammad SAW mendapat kemenangan tanpa perlawanan. Jadi beliau mahu Nabi dan juga kaum muslimin bersusah payah terlebih dahulu mendapat kemenangan, sama ada Nabi terbunuh ataupun Nabi dan juga para sahabat menderita seperti apa yang telah mereka alami ketika perang Uhud. Beliau juga tidak mahu Nabi mendapat semakin banyak kekuatan dan juga tanah taklukan. Jadi disebabkan itulah Abdullah bin Ubay berusaha bersungguh-sungguh dan menaburkan bermacam-macam janji manis dan juga sedap didengar oleh puak Yahudi Bani Nadir ini. Setelah mendengarkan tawaran daripada Abdullah bin Ubay, maka ketua pemimpin dari Bani Nadir mengadakan mesyuarat tergempar sesama mereka. Setelah berbincang dan berbincang, akhirnya sebahagian daripada mereka menerima
tawaran tersebut, manakala sebahagian yang lain menolak tawaran tersebut kerana beranggapan bahawa Abdullah bin Ubay seorang yang tidak boleh dipercayai. Ini kerana mereka sudah mendapat pengajaran daripada kisah ataupun sejarah yang lepas di mana Abdullah bin Ubay telah mengkhianati saudara mereka sendiri iaitu kaum Bani Qainuqa sehingga mereka terusir. Namun sebaliknya, apa yang berlaku kepada ketua pemimpin Bani Nadir iaitu Huyai bin Akhtab, beliau terpengaruh dengan tipu daya Abdullah bin Ubay dan beliau menerima tawaran yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay tersebut serta enggan mengikuti arahan baginda Nabi untuk keluar daripada tempat tinggal mereka. Jadi Huyai bin Akhtab ini menghantar utusan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan memberitahu bahawa mereka tidak akan sesekali meninggalkan benteng-benteng pertahanan dan mereka yakin bahawa pasukan Rasulullah tidak akan dapat mengalahkan mereka sekalipun datanglah berbagai-bagai ancaman. Jadi perkara ini seolah-olah mencabar Rasulullah SAW. Okey, kita teruskan dengan pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Bulan Baiti Rozi, nombor meter I18102599. Saya ingin menceritakan mengenai Yahudi Bani Nadir enggan menyerah. Yang pertama, Nabi mengajak para sahabat menyerang benteng Yahudi Bani Nadir. Kaum Yahudi Bani Nadir tidak mahu menyerah kalah kepada Nabi kerana mendengar hasutan Abdullah bin Ubay, ketua kaum munafik, dan telah disampaikan oleh Muhammad bin Muslamah kepada Nabi. Setelah mendengar penjelasannya, Nabi menyuruh para sahabat untuk bersiap sedia ke benteng Yahudi Bani Nadir untuk menyerang mereka. Maka para sahabat bersiap sedia sedangkan Nabi terlebih dahulu berangkat ke Quba di perkampungan Yahudi Bani Nadir. Kedua, tentera muslimin mengepung Yahudi Bani Nadir. Ketua suku Quraisy iaitu Sa'ad bin Ubadah telah sampai di Quba. Apabila sampai di benteng itu, maka Sa'ad bin Ubadah mendirikan kemah untuk Nabi yang tidak jauh dari benteng Yahudi. Tiba-tiba, seorang Yahudi Bani Nadir yang bernama Azub telah memanah kemah Nabi. Tepat mengenainya, tetapi tidak siapa yang mengenam. Selepas itu, para sahabat memindahkan kemah Nabi ke tempat yang selamat. Perbuatan Azub yang memanah kemah Nabi untuk membunuh baginda telah menimbulkan kemarahan Saidina Ali bin Abu Talib. Kemudian Saidina Ali telah menghilangkan diri dan telah membuatkan para sahabat risau kepadanya. Tidak lama kemudian, Saidina Ali kembali dengan membawa kepala Azub. Rupa-rupanya Saidina Ali menghilangkan diri kerana dia pergi membunuh Azub yang tinggal dalam benteng Yahudi. Yang ketiga, Yahudi Bani Nadir terus berdegil. Nabi mengepung benteng Yahudi Bani Nadir selama 6 hari tetapi mereka tidak menunjukkan sebarang perubahan dari dalam benteng yang menunjukkan mereka mahu menyerah. Kecuali pertempuran antara Saidina Ali dengan Azub dan beberapa rakan-rakannya sahaja. Itu sahaja perlawanan kaum Yahudi Bani Nadir dengan askar Islam. Selebihnya mereka diam membisu seolah-olah mereka mahu Nabi terus mengepung mereka. Fahamlah Nabi bahawa kaum Yahudi Bani Nadir tidak mahu menyerah kalah. Nabi mengetahui akibat mengepung mereka terlalu lama ia akan membuang masa yang sangat lama. Oleh itu, Nabi memikirkan sesuatu untuk membuatkan kaum Yahudi Bani Nadir supaya mereka menyerah kalah. Yang keempat, Nabi membakar pokok kurma. Baginda telah memerintahkan para sahabat untuk menebang beberapa batang pokok kurma milik Yahudi Bani Nadir yang berada di luar benteng, kemudian membakarnya. Ini merupakan taktik perang Nabi kerana Nabi mengetahui orang Yahudi Bani Nadir amat sayang kepada pokok kurma mereka. Nabi menggunakan taktik ini supaya dapat mengurangkan risiko mengepung dalam jangka masa yang lama. Tetapi Nabi tidak menebang dan membakar pokok kurma kesemuanya kerana di dalam agama Islam telah mengajar umatnya supaya menjauhi perbuatan membazir. Begitu juga dalam peperangan. Nabi mengetahui bahawa kaum Yahudi Bani Nadir akan menyerah kalah sekiranya baginda tebang beberapa batang pokok kurma. Disebabkan itu, Nabi berbuat demikian. Apabila orang Yahudi melihat pokok kurma mereka mula dibakar dan ditebang oleh tentera Islam, mereka menyangka Nabi akan menebang ke semua pokok kurma mereka, sedangkan baginda hanya menebang
pokok-pokok yang tidak subur dan tidak berbuah. Tetapi orang-orang Yahudi yang tinggal di dalam benteng tidak melihat itu semua. Ini menyebabkan orang Yahudi Bani Nadir tidak tahan melihat pokok kurma mereka ditebang dan dibakar oleh Nabi, membuatkan mereka menyerah kalah. Yang kelima, wanita Yahudi Bani Nadir gelisah. Ketika tentera Islam menebang dan membakar pokok-pokok kurma mereka, para wanita Yahudi Bani Nadir mula memarahi perbuatan Nabi. Jeritan dan kata-kata ungkitan para wanita Yahudi Bani Nadir itu telah menimbulkan belas kasihan kepada beberapa orang sahabat Nabi. Mereka tidak tahu sejauh mana taktik Nabi itu. Sepatutnya mereka tidak perlu merasakan tindakan Nabi itu salah. Mereka sepatutnya berfikir bahawa setiap tindakan Nabi itu ada hikmahnya. Antara sebab Nabi merahsiakan taktiknya itu daripada pengetahuan para sahabat adalah disebabkan dikuatiri terpecah rahsia itu kepada kaum Yahudi Bani Nadir yang sedang terkepal itu, yang boleh menyebabkan mereka tahu dan tentunya mereka tidak akan menyerah diri mereka kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Nuaini binti Zamrid, nombor matrik I18102594. Okey, saya akan menceritakan tentang Yahudi Bani Nadir menyerah kalah. Yang pertama, Yahudi Bani Nadir tidak tahan melihat pokok kurma mereka ditebang dan dibakar. Setelah Nabi dan para sahabat baginda mengepung benteng Yahudi Bani Nadir selama 15 hari 15 malam, barulah mereka menyerah kalah. Mereka sudah tidak tahan lagi melihat sebatang demi sebatang pokok kurma mereka ditebang dan dibakar oleh askar-askar Islam. Pada pendapat mereka, kalau mereka biarkan ini berlaku, tentulah akan habis pokok kurma mereka itu ditebang dan dibakar oleh askar-askar Islam. Akan tetapi, bukan semua pokok kurma itu ditebang dan arahan untuk menebang pokok kurma itu pun bersebab, iaitu pokok yang menghalang tentera Islam ke kubu sahaja yang ditebang. Yang tidak menghalang laluan tentera Islam ke kubu Bani Nadir itu tidak ditebang. Selepas pokok-pokok kurma itu ditebang, ia kemudian dibakar dan itu telah menyebabkan puak Yahudi Bani Nadir di dalam kubu jadi takut. Maka perbuatan menebang dan membakar pokok-pokok kurma itu juga menjadi kesan yang menakutkan bagi Yahudi Bani Nadir. Kerana tidak tahan lagi melihat pokok-pokok kurma mereka ditebang dan dibakar, maka para pemuka Yahudi Bani Nadir mula mengirim utusan mereka untuk menghadap Nabi. Mereka mahu meminta kepada Nabi agar baginda membebaskan mereka keluar dari bumi Madinah. Mereka rela meninggalkan benteng-benteng mereka asalkan pokok-pokok kurma mereka terselamat dari musnah. Mereka seterusnya meminta tempoh untuk bersiap-siap. Nabi Muhammad SAW memberi tempoh yang lama, iaitu 10 hari kepada mereka. Muhammad bin Muslamah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW supaya mengawasi keberangkatan keluar mereka dari Madinah. Yang kedua pula ialah Yahudi Bani Nadir meruntuhkan rumah-rumah mereka sebelum keluar. Apa yang paling kelihatan kejinya hati kaum Yahudi Bani Nadir ni ialah sikap mereka yang telah meruntuhkan rumah-rumah mereka yang mereka tinggalkan. Cara mereka meruntuhkan rumah-rumah mereka ini cukup aneh. Kerana rumah-rumah mereka masih berdiri tegak dan kelihatan masih seperti asal. Padahal sebenarnya mereka sudah meruntuhkannya. Mengikut riwayat, kaum Yahudi Bani Nadir telah mengambil kayu-kayu di bahagian dalam rumah mereka. Kayu-kayu yang mereka ambil adalah kayu yang baik dan kukuh. Ini menjadikan rumah-rumah mereka tidak teguh lagi. Tidak ada sendi yang kuat dari dalam. Bila-bila masa sahaja boleh runtuh. Setelah kaum Yahudi Bani Nadir itu berangkat, maka para sahabat Nabi Muhammad SAW telah meruntuhkan rumah-rumah itu secara beramai-ramai untuk dibina pula rumah-rumah yang lain. Yang ketiga pula, 2 orang Yahudi Bani Nadir memeluk Islam. Di antara seramai 600 orang Yahudi Bani Nadir yang telah dihalau keluar oleh Nabi Muhammad SAW dari Kuba itu, terdapat 2 orang dari mereka yang tidak diusir dan tidak dirampas harta benda mereka. Ini kerana 2 orang itu telah memilih agama Islam dengan meninggalkan agama Yahudi. Nama keduanya ialah Al-Ayyamin bin Umair dan Abu Sa'id bin Wahab. Yang terakhir, iaitu yang keempat, perjanjian Nabi Muhammad SAW dengan Yahudi Bani Nadir sebelum mereka berangkat. Setelah kaum Yahudi Bani Nadir menyerah kalah, Nabi Muhammad SAW memberi 4 syarat kepada mereka, iaitu yang pertama, mereka hendaklah meninggalkan kota Madinah dalam masa 10 hari. Kedua, nyawa mereka terpelihara. Ketiga, mereka dibenarkan membawa
dibenarkan membawa harta sekuat seekor unta untuk setiap orang. Dan keempat pula, mereka dikehendaki meninggalkan semua senjata milik mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Mazni Uzma binti Muhammad Radwan, bernombor matrik I181025080. Okey, saya akan menyambung pembentangan saya dengan Nabi SAW membahagikan harta rampasan. Antara harta rampasan yang ditinggalkan oleh kaum Yahudi Bani Nadir ni berupa baju besi, topi besar, pedang, tombak, perisai, panah dan sebagainya. Harta rampasan ni tak dikira sebagai harta ghanimah kerana tidak terjadi peperangan di antara tentera Islam dengan kaum Yahudi Bani Nadir. Ini kerana kaum Yahudi Bani Nadir ni diorang sangat takut untuk berperang dan akhirnya mereka membuat keputusan untuk keluar meninggalkan Madinah tanpa mengangkat senjata. Oleh itu, harta rampasan ni dikira ataupun dihukum sebagai harta fa'i. Harta fa'i ni merupakan harta yang diperolehi daripada musuh-musuh Islam tanpa terjadinya peperangan ataupun pertempuran. Maka pembahagian harta fa'i ni 80% diperuntukkan oleh Allah Subhanahu Taala kepada Nabi SAW. Nabi SAW layak menggunakan harta fa'i ini untuk memberi nafkah kepada keluarga baginda SAW selama setahun, dan lebihannya Nabi boleh memperuntukkan untuk persiapan peperangan, dan lagi 20% ni barulah Nabi agih-agihkan untuk tentera-tentera yang hadir. Okey, kepada kaum muhajirin, Nabi SAW memberikan mereka tanah dan rumah. Ini kerana kaum muhajirin ni, diorang tak ada tempat tinggal. Diorang hanya menumpang saja rumah-rumah saudara Islam mereka, kaum Ansar. Dan kebanyakan kaum muhajirin ni, diorang hanya tinggal di ceruk-ceruk atau di penjuru kampung sahaja. Jadi, disebabkan tu Nabi SAW kesiankan mereka dan memberilah mereka rumah peninggalan kaum Yahudi Bani Nadir. Okey, persoalannya, kenapa Nabi SAW tidak memberikan harta kepada kaum Ansar? Ini kerana pada suatu hari, Nabi SAW memanggil salah seorang sahabat baginda SAW yang merupakan kaum Ansar, iaitu Sabit bin Qais bin Syammas. Okey, Nabi SAW memanggil beliau, suruh hadap baginda, dan baginda SAW berkata agar memanggil semua kaum Ansar untuk kumpul di satu tempat. Setelah tu, datanglah kaum Ansar dengan penuh tanda tanya. Kenapa Nabi SAW, kenapa Rasulullah nak panggil kita, nak suruh kita kumpul semua kan? Lepas tu, lepas mereka dah berkumpul semua, Nabi SAW memulakan bicara dengan memuji-muji Allah SWT, dan Nabi SAW juga memuji-muji kaum Ansar atas jasa baik mereka kepada muhajirin. Okey, selepas tu Nabi pun mulakan perbincangan mereka dengan Nabi bertanya kepada kaum Ansar, kalau kamu mahu, saya akan bahagikan harta ni antara kamu dan kaum muhajirin. Tetapi kalau kamu setuju, harta-harta ni saya akan bahagikan kepada kaum muhajirin supaya mereka boleh pindah keluar dari rumah kamu. Lepas tu, Sa'id bin Mu'az dan Sa'id bin Ubadah yang merupakan ketua suku Aus dan Khazraj ni pun menjawab, wahai Rasulullah, bagi-bahagikanlah harta ni di antara sekalian saudara kami kaum muhajirin, tetapi biarkanlah mereka tetap tinggal di rumah kami. Okey, lepas tu seterusnya kedengaran orang Ansar yang lain pun menjawab, wahai Rasulullah, kami redha dan kami menyerahkan semua urusan ini kepada Tuan. Lepas tu Nabi SAW sangat suka dengan jawapan yang diberikan oleh kaum Ansar, dan baginda SAW pun berdoa kepada Allah SWT, wahai Allah, kasihanilah orang-orang Ansar dan juga anak-anak mereka. Okey, selepas daripada perbincangan yang dibuat oleh Nabi SAW kepada kaum Ansar tu, kemudian Nabi SAW pun membahagikanlah rumah-rumah dan tanah-tanah kepada kaum muhajirin, kecuali kebun kurma. Kenapa Nabi tak kasih sepenuhnya tanah dan kebun kurma kepada kaum muhajirin? Ini kerana Nabi SAW sangat memikirkan tentang kaum muslimin yang akan datang, yang mana masih ramai lagi yang akan memeluk agama Islam dan akan berhijrah ke Madinah. Kalau Nabi SAW membahagikan semua kepada kaum muhajirin, Nabi SAW fikir itu akan menyusahkan umat Islam akan datang. Seperti mereka terpaksa meminta izin dahulu kepada kaum muhajirin untuk makan ataupun
untuk menggunakan buah kurma tersebut. Jadi Nabi SAW mengambil inisiatif untuk jadikan sebahagian tanah dan kebun kurma tu milik baginda SAW. Okey, lepas kemudian semua orang Muhajirin dapat dan semua orang Ansar tak dapat atas sebab deal yang diorang dah buat dengan Nabi SAW tadi. Kecuali 3 orang sahaja yang dapat. 3 orang kaum Ansar je yang dapat harta rampasan tu, iaitu Abu Dujanah Simak bin Kasyah, Sahal bin Hanif dan Al-Haris bin Asyamah. Kerana 3 orang ni kehidupan mereka sangat miskin. Jadi Nabi kesiankan mereka. Nabi SAW pun memberi mereka harta rampasan tu juga. Okey, selain daripada tu, Nabi SAW juga telah memberi pedang yang asalnya milik pemimpin Yahudi Bani Nadir ni, iaitu Salam bin Abu Hukai kepada Sa'id bin Mu'az. Dan Abu Bakar juga mendapat tanah yang tidak jauh daripada masjid Nabi SAW. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Kita akan pergi ke pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum, saya Nur Aini Wahidah binti Mawanul Nizam, Laboratori I181-02111. So hari ini saya akan terangkan sikit tentang pengajaran daripada kisah peperangan Bani Nadir. So untuk yang pertama ialah pertolongan Allah kepada Rasulullah tentang rancangan Bani Nadir merupakan bukti bahawa Rasulullah adalah sebenar-benar Rasul. So daripada kisah ni, daripada pengajaran ni ada yang diceritakan dalam kisah yang waktu tu Rasulullah tengah duduk dekat dinding, tengah sandar dekat dinding rumah kaum Bani Nadir waktu tu. Lepas tu ada beberapa orang daripada kaum Bani Nadir ni berkomplot buat plan sama-sama untuk bunuh Rasulullah. So waktu tu ada diceritakan lagi daripada sumber-sumber yang lain yang Allah telah memberitahu kepada Rasulullah tentang rancangan Bani Nadir, rancangan jahat diorang. Lepas tu Rasulullah dapat tahu dan Rasulullah pun pergi dari situ. Dan rancangan Bani Nadir tu automatik jadi fail, automatik gagal. So daripada sini kita boleh ambil pengajaran yang bahawa Rasulullah ni benar-benar seorang Rasul yang diutus oleh Allah. Lepas tu kalau katakan ada orang ataupun ada orang-orang kafir yang datang pertikaikan tentang kerasulan Nabi Muhammad ni, kita boleh bagi pengajaran kisah ni sebagai bukti yang bahawa Nabi Muhammad ni ialah sebenar-benar Rasul untuk umat Islam. So yang kedua ialah berani dalam mempertahankan negara. So dalam kisah ni ada diceritakan bahawa ada sekali Rasulullah menyuruh Muhammad bin Maslamah untuk bagi tahu kepada Bani Nadir suruh keluar daripada negara baginda waktu tu. Suruh keluar dan jangan datang lagi dan jangan tinggal lagi dengan Rasulullah dekat situ. So daripada sini kita boleh ambil pengajaran bahawa pentingnya untuk kita mempertahankan negara daripada musuh-musuh, daripada perkara-perkara yang jahat. Dan zaman sekarang musuh tu bukannya datang dengan fizikal saja, tapi datang dengan secara alam maya. Maksudnya kutukan-kutukan daripada netizen daripada negara luar yang mengutuk-ngutuk Malaysia dengan kutukan-kutukan yang tak betul ataupun dengan fitnah-fitnah yang berbagai. So kita boleh stand untuk negara dengan cara defend kita punya negara, pertahankan kita punya negara dengan melawan baliklah netizen daripada negara-negara luar ni yang bagi cakap-cakap yang buruk-buruk kepada Malaysia. Kalau peperangan dari segi fizikal, dari segi peperangan yang bersenjata, kita boleh, kalau kita ada kelebihan, kita ada ketahanan diri. Bukan ketahanan diri, maksudnya kita ada ilmu mempertahankan diri, ataupun kita reti dalam bab-bab melawan-melawan ni, kita pun boleh turun untuk sama-sama bantu pertahankan negara kita. So yang ketiga ialah tidak mudah mengalah dengan musuh. So dalam kisah ni ada diceritakan yang peperangan antara Rasulullah, para sahabat dan orang yang bersama-sama dengan Rasulullah waktu tu, peperangan dengan Bani Nadir. So waktu tu kita boleh tengok yang Rasulullah dan juga orang-orang Islam yang terus serta pada waktu tu memang tak mudah mengalah lah. Memang tak mudah mengalah dan sentiasa move forward untuk serang kaum Bani Nadir ni. Sampailah diorang kalah, diorang dah slow down. Okey,
daripada sini kita boleh, daripada segi motivasi, kita boleh ambil pengajaran daripada kisah ni untuk sentiasa tidak mudah mengalah ataupun tidak mudah putus asa. Kalau sekiranya dalam diri kita ni ada sifat mudah mengalah ataupun sifat putus asa, kita jadikan dia resesif ataupun kita jadikan dia kecil dalam diri kita, dan didik diri kita untuk menjadikan sifat tidak mudah mengalah, tidak putus asa ni sebagai sifat yang dominan dalam diri kita. So daripada situ, kita apa-apa yang kita buat, kita akan sentiasa bersemangat, dan of course kita tak akan mudah putus asa kalau kita didik diri kita dengan sifat-sifat yang positif macam tu. Okey, so yang keempat, sentiasa berserah kepada Allah dan mengharapkan pertolongan darinya. Okey, untuk ni sebenarnya ada pengusiran tadi, Rasulullah yang menghalau Bani Nadir daripada negara baginda. Sebenarnya pengusiran diorang tu ada berkait dengan peristiwa sebelumnya, iaitu peristiwa Bir Maunah, iaitu peristiwa di mana 70 orang hafiz ataupun 70 orang guru Al-Quran yang dihantar oleh Rasulullah telah dibunuh. Lepas tu dalam kisah ni dia bagi tahu yang Rasulullah setiap hari waktu solat subuh, Rasulullah akan baca Qur'an Nazilah, dan Rasulullah sentiasa berdoa supaya balas balik perbuatan orang yang membunuh, kaum yang membunuh hafiz-hafiz tersebut. So daripada sini kita boleh ambil pengajaran, ambil motivasi yang apa-apa saja kita buat, kalau apa-apa saja yang kita buat sekadar yang mampu, dan selebihnya kita serah kepada Allah. Contoh paling dekat kita, kalau kita tengah exam, waktu tu kita tengah exam tengah musim exam musim peperiksaan waktu tu. So kita dah buat sehabis baik, kita dah usaha, kita dah betul-betul, kita dah stay up daripada pukul berapa sampai pukul berapa, tak tidur malam apa sebagainya. Kita dah stay up, kita dah study betul-betul, and then kita dah buat elok-elok, buat secara bersungguh-sungguh dalam peperiksaan. Lepas kita buat, kita serah kepada Allah. Kita just tawakal. Sebab perkara tu, kalau kita sentiasa berserah kepada Allah, insya-Allah insya-Allah perkara-perkara yang positif akan datang dekat kita. Ataupun perkara-perkara yang tak disangka-sangka akan datang kepada kita. Yang pasti perkara tu yang baiklah. Janji kita serah diri kepada Allah saja. Okey, so untuk yang terakhir ialah menonjolkan akhlak yang mulia. So dekat sini ada diceritakan bahawa akhlak yang mulia ni fokus kepada kisah ada seorang sahabat yang berhutang dengan salah seorang kaum Bani Nadir. Dia berhutang dengan kaum Bani Nadir. Waktu tu Rasulullah dah usir diorang, dan diorang pun bersiap sedia untuk keluar daripada negara tu. Tapi waktu tu ada slack sikit sebab ada para sahabat yang berhutang dengan salah seorang kaum Bani Nadir, ataupun dia berhutang dengan ketua kaum Bani Nadir ni lah. Dia berhutang. So waktu tu sahabat ni berhutang 80 dinar saja, tapi yang salah seorang daripada kaum Bani Nadir tu dia upkan bunga faedah interest sebanyak 40 dinar. So total yang dia kena bayar adalah 120 dinar. So waktu dia nak keluar tu, dia ada merayu, dia nak hutang dia 80 dinar tu. Lepas tu Rasulullah suruhlah sahabat tu bayar 80 dinar tu kepada kaum Bani Nadir tu, kepada salah seorang daripada kaum Bani Nadir tu, untuk bayar hutang dan selesaikan apa yang patutlah. Fokusnya hutang lah. So dalam pengajaran ni menunjukkan akhlak mulia ni, saya fokus kepada hutang sebab ini salah satu akhlak yang mulia yang kena dengan kita punya isu sekarang ni, isu member tak bayar hutang. So kita boleh ambil pengajaran ni dengan menunjukkan akhlak-akhlak yang mulia bukan setakat bayar hutang saja.
Tapi dengan akhlak-akhlak yang mulia yang kita patut tunjukkan kepada orang-orang yang bukan Islam, kita tunjukkan kalau ada orang nak minta pertolongan, kita bagi. Kalau ada orang tepi jalan tak ada duit, tak boleh nak makan apa semua, kita bersedekah. Dan perkara-perkara yang nilai-nilai mulia yang lain yang sepatutnya kita tunjuk. So that orang luar ataupun orang bukan Islam ataupun orang-orang yang jahil akan pandang okey, orang yang belajar, bukan orang yang belajar Islam, maksudnya Islam ni sangat indah. Islam ni memang mengajar dia punya umat-umat ataupun penganut-penganutnya untuk sentiasa berakhlak mulia kepada orang, tak kisahlah orang tu tua ke muda ke, orang kafir ke apa sebagainya. Janji orang kafir tu bukan orang kafir yang memerangi kita lah, yang memerangi orang Muslim macam dekat Palestin tu, Zionis kan. So daripada sini juga kita boleh ambil pengajaran dengan fokusnya hutang. Kalau awak berhutang ataupun kalau kita semua berhutang, kita wajib bayar. Kalau kata kita tak ada duit, okay, kita bagi tahu dia, aku tak ada duit, boleh tak aku nak bayar nanti. Janji kita bayar. Ataupun kalau kita tak ada duit, kita ada duit sikit, kita bayar sikit-sikit pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau contoh ada orang berhutang dengan awak ataupun berhutang dengan kita tapi dia tak reti nak bayar, ataupun dia macam dia contoh ayat-ayat popular sekarang aku tak ada duit lah, sorry lah, saya tak ada duit, boleh tak saya bayar nanti. Ataupun cara lain dia cakap, alah sorry lah, saya dah bagi duit dekat mak ayah semua tapi makan sedap-sedap, makan Starbucks apa semua kan. So awak boleh bagi, cubalah awak bagi kisah ni dekat kawan awak ataupun orang yang berpinjam berhutang-hutang tu, yang tak bayar tu, awak boleh bagi kisah ni sebagai pengajaran ataupun sebagai untuk bagi kesedaran kepada dia. Kalau awak dah bagi pengajaran ni, awak dah bagi kisah ni sebagai pengajaran ataupun untuk sedarkan dia tentang pentingnya bayar hutang, kewajipan bayar hutang, tapi dia tak sedar-sedar lagi, awak boleh bagi tahu dia Allah tengah lihat, malaikat tengah catat. So mungkin dari situ dia akan sentak dan dia akan bayar terus sekelepuk duit awak. So itu saja pengajaran-pengajaran daripada kisah ni. Semoga kita dapat ambil yang baik dan kita dapat cedok pengajaran-pengajaran yang lain. Kalau ada jumpa pengajaran yang lain, kita boleh cedok dan kita boleh apply dalam diri kita, dan kita boleh share dekat orang dekat luar-luar sana. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.